Topik yang kedua kita belajar berkenaan dengan thermodynamics, ya. Dan thermodynamics ni dia ada soalan kuis, ya. Kita ada soalan kuis dah habis sahaja um, topik thermodynamics ni saya akan keluarkan soalan kuis, ya. Jadi soalan kuis ni anda kena jawab, saya bagi masa, kena jawab, dah habis masa, awak kena ambil gambar dan email pada saya. Ya. Siapa yang terlepas daripada tempoh masa tu, jawapan anda saya tak terimalah. Macam tu. Boleh ya? Sekejap saya cari dulu soalan kuis dekat mana. Sekejap. Sebelum tu saya nak cari dulu soalan kuis kat mana. Oh, dah. Okey. Sekejap hilang pula mouse saya ni. Okey dah. Okey. Thermodynamics. Baik, kita teruskan. Topik yang kedua adalah thermodynamics. Okay, thermodynamics ni we deal with quantities which describe our system. Yeah, usually gas. Yeah. Jadi thermodynamics ni kita belajar berkenaan dengan gas lah. Right? Jadi sebelum kita belajar lebih detail, kita kena belajar dulu berkenaan dengan energy. What is energy? Yeah. Energy ialah ability to do work. Ya, kebolehan untuk melakukan kerja. Jadi itu adalah energy. Ya. Dan secara thermodynamics, combination of energy and matter make up the universe. Ya, jadi universe di sekeliling kita ni dia terdiri daripada energy dan matter. Ya, dua benda saja. Ya, dua benda saja. Energy yang melakukan kerja, dan matter iaitu uh, matter tu lah benda ya. Yeah, matter is substance and energy is the mover of substance. Oh, dia bunyi dia. Okay. Okay, dari segi mechanical engineering, energy ni dia ada dua jenis, ya, iaitu potential energy dan kinetic energy. Ya. Potential energy ni dia terbahagi kepada tiga, ya, iaitu gravitation potential energy, elastic potential energy dan chemical potential energy. Okay. Jenis yang kedua energi ni adalah kinetic energy. Ya. Kinetic energy ni ialah apa-apa objek yang bergerak, dia ada kinetic energy. Ya. So, dari segi mechanical energy, dia terbahagi kepada dua. Okay. Jadi apa dia potential energy? Potential energy adalah energy of position or energy in storage. Ya. Dia adalah energi akibat daripada kedudukan dia. Ya. Ataupun energi akibat daripada memang dalam dia ada dah energi. Itu adalah potential energy. Okay. Contoh-contoh dia adalah water behind a dam, hammer overhead dan food on the plate. Ya. Jadi water behind the dam ni disebabkan air tu kedudukan dia di belakang dam, jadi dia ada potential energy. Ini adalah energi akibat daripada position, kedudukan dia. Dia berada di belakang dam. Ya. Kemudian hammer overhead, kalau kita angkat hammer tinggi,
Jadi hammer tu dia ada potential energy. Kenapa dia ada potential energy? Sebab kedudukan dia tinggi. Kedudukan dia. Right? Itu yang dimaksudkan oleh potential energy. Dia ada potensi energy tu. Food on the plate adalah energy in storage. Makanan, di dalam makanan tu memang dah ada energy. Jadi itu kita panggil potential energy. Right. Kinetic energy pula dia adalah energi akibat daripada motion. Akibat daripada pergerakan. Dia capable of doing work. Contoh flowing water. Flowing water air yang mengalir. Jadi air yang mengalir tu dia ada kinetic energy. Kenapa dia ada kinetic energy? Sebab dia mengalir. Dia dalam keadaan pergerakan. Okay. A falling hammer. Hammer tu bergerak turun ke bawah. Dia ada kinetic energy. Electrons regenerating ATP in biological cell. Elektron tu bergerak. Jadi pergerakan elektron tu adalah kinetic energy. Okay. So kita boleh compare antara potential energy dengan kinetic energy. Contoh, water behind a dam ni adalah potential energy. Dia tak bergerak. Dia ada energy sebab kedudukan dia. Jadi kalau dam tu kita buka, air mengalir. Jadi daripada potential energy ni dia bertukar kepada kinetic energy bila air tu mengalir. Boleh faham ya? Jadi salah satu sifat energi ni dia boleh berubah bentuk daripada potential energy bertukar kepada kinetic energy. Sama juga contoh hammer, kalau dia tak bergerak, dia ada potential energy, bila kita jatuhkan dia ada kinetic energy. Okey? Okey, kita tengok formula. Potential energy formula dia adalah mgh, mass kali gravity kali height. M ni adalah mass, unit dia adalah kilogram. H adalah height, unit dia adalah meter. G adalah acceleration due to gravity. Nilai dia adalah 9.8 meter per saat kuasa 2. Okey. Okey. Jadi tadi kita belajar potential energy ada 3 jenis, Kita tengok jenis yang pertama iaitu gravitational potential energy. Jadi dia adalah potential energy akibat dari position, dan formula dia adalah sama macam tadi, mgh ataupun mass kali height kali gravity. Okey. Jadi ini adalah potential energy, Yang kedua adalah elastic potential energy. Elastic potential energy ni adalah akibat daripada compression and expansion of an elastic object. Akibat daripada compression and expansion of elastic object. Objek yang elastik. Contoh kalau bola yang jatuh ke lantai. Jadi bola ni dia boleh melantun balik naik ke atas. Sebab apa dia boleh melantun naik balik ke atas? Sebab dia ada elastic potential energy. Kalau bola tu tak ada elastic potential energy, contoh macam ni, dia tak melantun naik ke atas. Sebab dia tak ada elastic potential energy. Bila dia turun je ke lantai, dia tak melantun naik. Dia terus stay je. So, dia boleh melantun naik ke atas sebab dia ada elastic potential energy. Kenapa? Sebab berlakunya compression and expansion of the elastic object. Jadi dia akan compress, termampat, lepas tu dia akan expand, menyebabkan dia boleh naik ke atas. Boleh faham Okey. Jadi dalam kes bola jatuh ke lantai ni, apa energi yang terlibat? Mula-mula sekali dia ada potential energy masa dia ke atas ni, Masa dia ke atas dia ada potential energy. Bila dia jatuh, bila dia turun ke bawah, dia ada kinetic energy. Sebab apa? Dia bergerak kan? Jadi dia turun ke bawah, kinetic energy. Bila dia sampai ke lantai, dia ada elastic potential energy. Nampak? Jadi dia ada elastic potential energy menyebabkan dia naik ke atas balik. So ada gravitational potential energy, kinetic energy dan elastic potential energy. Boleh? Okey. Ada lagi energy ke tidak yang terlibat?
Ada. Dia ada satu lagi energy, iaitu heat energy. Yep. Dia ada heat energy. Mana datang heat energy? Sebab bila bola tu kena jaga lantai, dia ada geseran, dia ada friction. Ya. Jadi friction tu menghasilkan heat, haba. Ya. Oh, Jadi bila ke sini dia akan bergeser dengan lantai, menghasilkan haba dan haba tu terbebas keluar. Heat energy tu terbebas keluar. Ya. Jadi bila bola tu melantun, ya. Kalau kita tengok bola melantun lama-lama dia akan berhenti kan? Kenapa dia berhenti? Sebab tenaga dia dah habis. Ke mana pergi tenaga tu? Tenaga tu terbuang oleh heat energy. heat Ya. energy. Jadi lama-lama bola akan berhenti melantun sebab energy dia dah tak ada. Semuanya dah ditukarkan kepada heat energy. Boleh? Boleh, boleh. So, kalau korang tengok, mula sekali tadi kita ada gravitational potential energy kan? Nampak kan yang saya tulis tu kan? Nampak. Masa bola tu ke atas dia ada gravitational potential energy. Bila kita lepaskan, bola tu jatuh ke bawah, dia akan dapat kinetic energy. Sorry lah macam cakap ayam sebab saya tulis pakai jari je ni. Bukan pakai pen. Nampak Bila dia bergerak tu ada kinetic energy. Bila dia sampai je kat lantai, dia akan dapat jadi elastic. Potential. Elastic potential energy. Nampak? Thank you adik. Elastic potential energy. Ya, bila dia kena lantai dia melantun naik ke atas. Lepas tu bila dia kena kat lantai, dia bergeser dengan lantai, dia akan membebaskan Heat energy. heat energy. Doktor tak clear lah doktor. Yang saya tulis Putus tu. lah. Okey, saya buat lagi sekali kejap Mana tadi? Bola yang melantun tadi dah hilang dah. Alamak, terdelete terus. Aduh. Kejap saya undo ni. Kejap saya stop sharing kejap Terdelete terus. Kejap saya dah terdelete dah, saya nak ambil balik yang tadi. Tak ada masalah, kita ada copy benda lain. Okey, kejap Thermodynamics. Oh, kat sini patutnya. Ya. Dia bukannya hilang, dia ada. Okey, sekejap saya tengok slide ni. Sangkut.
Okey, saya ulang lagi sekali bola tu bila melantun, dia akan tenaga-tenaga yang terlibat adalah gravitational potential energy bertukar kepada kinetic energy, bertukar kepada elastic potential energy dan akhir sekali heat energy. Ada 4. Ya. Jadi dia macam ni. Masa bola tu ke atas, alamak, asal jadi macam ni. Alamak, tak jadi. Oh, saya patutlah tak jadi. Kejap. Dia jadi meletup pula. Patutlah tak jadi. Okey, pen. Okey, masa ini lantai kan. Masa bola tu ke atas, dia ada gravitational. Potential energy. Gravitational potential energy. Boleh? Lepas tu bila bola tu bergerak turun ke bawah, ya, masa dia tengah bergerak turun ke bawah, dia ada kinetic energy. Ya. Bila bola tu sampai kat lantai, dia dah melepeh kan? Dia mengalami compression. Ya, dia dah melepeh, lepas tu dia akan expansion. Naik ke atas balik. Masa ni dia ada elastic potential energy. Okey? Dan masa dia bergeser dengan lantai tu, masa bergeser ni, dia akan melepaskan heat energy. Boleh? Boleh cikgu. Boleh doktor. Okay. Boleh doktor? Ambil gambar. Sebab ini tak ada kan? Ambil gambar. Baik doktor, sekejap. Ambil gambar, lepas tu share dalam WhatsApp ya. Baik. Kita sambil-sambil makan ya. Kita santai je, bukannya dalam kelas. Dalam rumah. Dah ambil gambar? Dah share dalam kelas dah? Dalam WhatsApp? Dah Dah. Okey, cantik. Bagus. Okey. Okey, jadi itulah yang berlaku bila bola tu kita jatuhkan dan melantun balik ya. Kenapa dia boleh melantun balik? Sebab dia ada elastic potential energy. Alright. Jadi contoh macam gelang getah ni, dia ada elastic potential energy. Dah jadi perconteng kat sini pula. Macam mana nak buat ni? Boleh buang ke kan? Tak apalah Berconteng pun tak apa kan? Tak apa doktor. Okey, yang ketiga tadi dalam potential energy adalah chemical potential energy. Ya, yang ni adalah energi yang memang dah ada dalam objek tu. Ya, contoh macam arang batu, ya, arang dia ada chemical potential energy dalam dia. Ya, jadi bila kita bakar, dia akan terbakar api. Lagi macam bateri, ya, bateri dia ada chemical potential energy dalam dia. Ya. Jadi kita gunakan dia. Okey, boleh? Doktor, Ya. yang elastic potential energy tu, dia hanya melibatkan untuk elastic punya item saja kan? Ya, betul.
yang elastik saja. Alright. Barulah boleh ada elastic potential energy. Okey, sekarang ni kita nak tengok energi yang kedua di dalam mechanical energy ni, iaitu kinetic energy. Kinetic energy ni adalah energi akibat daripada pergerakan objek. Ya, jadi kalau objek itu bergerak, dia ada kinetic energy. Ya, dan formula dia adalah ini. Mana mouse saya dah hilang. Okey. Formula dia kinetic energy adalah 0.5 kali mass kali speed kuasa 2. Ya, 0.5 kali mass kali speed kuasa 2. Itu adalah formula untuk mengira kinetic energy. Okey. Jadi kinetic energy ni dia berlaku akibat daripada pergerakan. Ya, contoh macam kereta pada roller coaster ni. Jadi makin laju pergerakan dia, makin tinggi kinetic energy. Ya, dan bila dia slow, dia kinetic energy akan jadi rendah. Ya, jadi boleh tengoklah. Ya. Jadi masa dia turun bukit, kinetic energy akan jadi meningkat. Ya. Jadi contoh masa dia kat atas ni, bila dia turun, dia akan bergerak makin laju. So kinetic energy akan meningkat yang warna merah ni. Nampak? Ya. Dia akan meningkat. Bila dia naik bukit, dia akan menurun. Ya. Bila dia naik bukit tu, kinetic energy menurun sebab dia jadi slow. Ya. Jadi kinetic energy ni bergantung kepada kelajuan objek tu. Ya. Potential energy pula dia bergantung kepada kedudukan. Pada kedudukan yang tinggi, potential energy akan tinggi. Pada kedudukan yang rendah, potential energy akan jadi rendah. Ya, kalau jadi tengok macam yang biru ni potential energy, masa dia naik ke atas, potential energy akan menaik. Ya, bila dia turun, potential energy menurun. Ya. Jadi masa dia tinggi sekali ni, potential energy tinggilah. Bila dia menurun, potential energy akan menurun. Ya. Bila dia naik, potential energy akan naik. Boleh faham ya? Boleh? Boleh doktor. Okay. So, kinetic energy bergantung kepada kelajuan, potential energy bergantung kepada ketinggian. Right? Sama juga macam ni, kalau orang main ice ni, main ski, masa dia kat belah atas ni, potential energy paling tinggi. Bila dia dah menurun, potential energy akan menurun. Ya. Kinetic energy pula dia bergantung kepada kelajuan. Masa dia laju, dia tinggi. Lepas tu, bila dia dah sampai ke unpack snow ni, dia nak stop ni, kelajuan dah makin rendah, kinetic energy akan jadi makin rendah. Ya. Jadi, masa dia slow ni, kinetic energy rendah. Bila dia turun bukit, dia dah makin laju, jadi kinetic energy makin tinggi. Okay. Dan bila dia stop, kinetic energy pun akan jadi rendah. Okay, right? So, formula bagi kinetic energy adalah setengah kali M kali V kuasa 2. Ya. M ni adalah mass, V ni adalah halaju. Ya. Contoh, katalah kita ada 4 kg bowling ball, ya, dan bergerak pada kelajuan 10 meter per saat. Apa nilai kinetic energy dia? Ya. Jadi, bowling ball ni 4 kg ni adalah mass ya. So jadi sorry sekejap lupa pula. Okey. So 4 kg ni adalah mass. So dia adalah M ya, 4 kg. Alright? Dan 10 meter per saat ni adalah V. 10 meter per saat. So apa nilai kinetic energy dia? Ya, kita masukkanlah dalam formula. Ya, so kinetic energy adalah setengah kali M kali V kuasa 2 kan. So nilai kinetic energy kita adalah setengah kalikan dengan M iaitu 4 kalikan dengan V iaitu 10 kuasa 2. Right? So
So, sila ambil kalkulator dan kira. Semua ada kalkulator kan? Dapat berapa? Semua kira 2. Dapat 2. Tak, bukan 2. Doktor, ulang balik pengiraan dia, doktor. Okey, lagi sekali Cara pengiraan. 4 kilogram ni, jangan mana mouse saya. Okey. 4 kilogram 200 M. Ya, nampak 10 meter per saat ni adalah V, ya, V dalam formula kita ni. So, nilai kinetic energy kita adalah setengah kali 4 kali 10 kuasa 2. Dapat berapa? Okey, kira guna kalkulator, setengah darabkan dengan 4 darabkan dengan 10 kuasa 2. Dapat berapa? Kali dengan 10 200. 200 Ya, 200. 200 dan unit dia adalah joule. Simbol dia J besar. So ini jawapan kita. Kita hashtag. Orang dapat 200 joule? Dapat? Doktor ulang balik, saya ambil kalkulator tadi. Sekali 4 kilogram ni adalah nilai mass, iaitu M. 10 meter per saat ni adalah nilai halaju, iaitu V, 10 meter per saat. So, untuk cari nilai kinetic energy, kita gantikan saja nilai dalam formula ni, iaitu setengah, darabkan dengan 4, darabkan dengan 10 kuasa 2, masukkan dalam kalkulator, kita dapat 200 joule. Terus, unit baku energi adalah joule, simbol dia adalah J. Boleh? Okey. Okey. Okey, jangan. Ada. Mana saya nak buang benda ni? Dah tak reti. Sekejap ni. Erase all ink on slide. Saya lupa nak cakap ambil gambar. Tapi ada yang ambil gambar? Salin je. Buat nota je, salin aje. Okey, tak apa. Okey, jadi ini tadi tu jawapan dia adalah 200 joule. Okey. Kita tengok contoh lagi satu. 0.25 kilogram baseball bergerak pada kelajuan 50 meter per saat. Okey, cuba kira macam tadi. Dapat berapa? Semua orang cuba buat. Dapat berapa? Dapat tak? 100. Berapa? 312. 2,500. 312.5. 312.5. 312.5. Oh. 5 kali 0.25 kali 50 kuasa 2, kita dapat 312.5 joule. 312.5. Joule. Okey, dapat? Dapat.
Siapa yang tak dapat tu, boleh tanya kawan yang dapat boleh belajar melalui WhatsApp lah Okey, Okey, kita nak teruskan. Okey, Nur Hatini dah keluar Okay, internet dia dah habis kot. Oh, dah masuk balik. Tu dia. Baru masuk ke Nur Hatini? Oh dia? Tu dia masuk keluar bilik nampak tadi Nur Hatini. Okey, tak apa. Okey, kita nak belajar berkenaan dengan parameter yang seterusnya iaitu work. Work ataupun dalam bahasa Melayu ialah kerja. Ya. Jadi work ni maksud dia ialah work is done when a force is exerted over a distance. Ya. Jadi kerja ni dia berlaku bila kita membawa force. Kita mengenakan force pada satu jarak. Dia ada distance kat situ. Ya. Dia pada suatu jarak. Kalau tak ada jarak, dia tak ada work. Boleh faham Kalau tak ada jarak, dia tak ada work. Contoh kalau kita duduk diam dia macam ni. Contoh kita duduk je kan. Itu kita tak buat work. Kita tak melakukan kerja. Ya, kerja hanya dilakukan kalau berlaku pergerakan. Kalau kita bergerak. Ya, bergerak sebanyak 1 meter ke, itu barulah ada work. Kalau duduk diam, tengok video ke apa, itu bukan work nama dia. Ya, boleh faham Dari segi thermodynamics. Ya. Okey, jadi work is equal to the force that is exerted times the distance over which it is exerted. Ya, jadi work sama juga force kali distance. Ya, work ialah force kali distance. Force ialah F, D ialah distance. Ya. Unit bagi force ni ialah Newton dan unit bagi distance adalah meter. Ya. Ya, dan bila kita darabkan dia jadi Newton meter ataupun nama lain dia adalah joule. Ya. Jadi unit bagi work ialah joule. Sama macam energy. Ya. Work dalam segi thermodynamics, work dengan energy ni adalah benda yang sama. Alright? Contoh soalan. Ya. You carry a 20 kg suitcase upstairs, a distance of 4 meter. How much work did you do? Ya. Ada kucing nak masuk rumah pula. Okey. Jadi soalan dia, kita ada 20 kg suitcase, kita nak bawa dia ke atas sebanyak 4 meter ya. So So kita ada suitcase. Ini dia kat lantai lah. Ya. Kita nak bawa dia naik ke atas, kita angkat dia lah. Dengan ketinggian dia bila kita bawa naik ke atas 4 meter. Ya. So soalan dia ialah apa nilai work? Nilai W. Right? So apa formula work kita? Formula work kita adalah F darabkan dengan D kan? Ya. So nilai F kita padam dulu. Mana benda ni? Dah hilang dah. Sekejap saya nak cari pemadam ni. Hilang dah pemadam. Tak apalah. So sekarang ni kita tahu nilai D saja. Nilai D adalah 4 meter. Ya. Nilai force kita tak tahu lagi. Force tak tahu lagi. Ya. Force tak diberi dalam soalan tu. Cuma diberi nilai M. M diberi. Iaitu 20 kg. Daripada nilai M ni, kita boleh dapat nilai force. Iaitu force, formula dia ialah M darabkan dengan gravity. Ya. Di mana dalam kes ni, gravity nilai dia adalah 9.6
8. Ya. So daripada situ kita boleh dapat nilai F. Ini dah ambil gambar dah? Belum. Siapa-siapa rajin ambil gambar? Okey. Sekejap saya sikit lah. Okey, kejap So tadi formula kita adalah untuk cari nilai force. Untuk cari nilai force, dia adalah M dapatkan dengan graviti. Ya, so nilai M kita berapa tadi? 20 kan? Nilai graviti kita adalah 9.8. Okey, so daripada sini kita dapat nilai force. Okey, cuba darab dapat berapa? 20 kali 9.8. 9.8 untuk gravity tu yang dekat mana reference? Berapa? 196. 196 Newton. 9.8 gravity tu refer kat mana? 9.8 tu ialah memang kita punya nilai graviti. Nilai dia tetap. Ya, dia adalah nilai yang kita tahulah diberi, nilai yang diberi. Ya. Graviti kat dunia ni, kat dalam kat bumi ni adalah 9.8. Ya, kita kena hafal lah nilai graviti tu. Okey. So, dapat nilai force 196 Newton. Daripada situ barulah kita boleh kira nilai work. Nilai work dia adalah force kali distance tadi kan. So dia adalah 196 kalikan dengan distance berapa tadi? 4. So kita dapat nilai work kita. Boleh? Cuba darab. 196 kali 4. 784. So dapat 784. 784. Ini jawapan kita. 784 Joule. Kalau dapat jawapan kita hashtag. Semua orang dapat tu 784 Joule? Dapat. Okey. Semua dapat. Dapat. Fazrul dapat tak? Senyap je. Okey, siapa yang tak dapat tu nanti tanya kat kawan yang dah dapat ya, sebab kita nak singkatkan masa live kelas kita ni. Jadi siapa yang tak dapat tu make sure dapat ya, tanya kat kawan-kawan yang dapat. Okey, so itulah dia punya pengiraan ya. Okey, so dapat 784 Joule. Okay, kita teruskan. Boleh? Boleh teruskan? Boleh. Boleh. Dia dah tengok. Okey. Berkenaan tadi, work ni dia bergantung kepada jarak. Ya. Jadi kalau tak ada jarak, dia tak ada work. Ya, jadi kalau dia bergerak, dia tak menghasilkan kerja. Kalau dia duduk diam tak buat kerja lah. Ya, itu dalam thermodynamics. Dia kena ada pergerakan. Contohnya kalau saya boleh tengok dalam video saya tu kan. Bila saya dari sini bergerak sebanyak 1 meter, daripada saya sini, boleh dengar tak? Dengar. Okay. Daripada sini saya bergerak 1 meter kan ke sini. Contohnya 1 meter. Jadi Bergerak di sini, di sana, di sini. 1 meter tu ada distance. Ya. Kemari. Untuk work tu, kalau orang yang sama Kita ulang balik. bergerak pada jarak yang sama, nilai work dia sama. Ya. Bergerak sebanyak Kata bunyi angin banyak. apa yang bunyi? Ramai sangat tak mute. Ramai tak mute. Bergerak di sini, di sana, di sini. Mouse saya ni mana begini? Lindawati ni yang bising.
Dah mute dah. Okey. Saya nak tunjuk tadi, kalau contoh saya angkat benda berat lah ya. Ini air saya ni ya. Saya bergerak sebanyak 1 meter. Kita dapat nilai work, force darabkan dengan distance. Kalau orang yang lain pula pun sama juga, dia bergerak sebanyak 1 meter ya, dia akan dapat nilai work yang sama. Ya. Sebab apa? Berat dengan jarak dia sama. Ya. Kalau saya bergerak sebanyak 1 meter tu selama 1 saat, ya. Orang lain pula dia bergerak sebanyak 1 meter dalam 1 minit, ya. Nilai work dia sama juga. Sebab apa? Nilai distance dia sama. Boleh faham tak? Ya. Dia work ni dia tak bergantung pada masa. Berapa cepat, berapa lambat pun dia siapkan kerja dia tu, kalau jarak dia sama, nilai work dia sama. Boleh faham tak? Kalau jarak dia sama, nilai work dia akan jadi sama. Ya, tak kisah berapa cepat pun orang tu melakukan kerja. Ya, dia selama 1 saat dan dia bergerak 1 meter selama 10 saat, nilai work dia sama. Sebab work ni dia tak bergantung kepada masa. Work dia bergantung kepada distance. Boleh? Ya. Kerja dia tak bergantung kepada masa. Kerja ni dia bergantung kepada jarak. Sebab tu formula bagi work ni adalah distance. Force kalikan dengan distance. Okey. Itu kena ingat Boleh? Boleh Boleh. Okey. Yang bergantung kepada masa ni adalah power ataupun kuasa, power. Power dia bergantung kepada masa. Lagi cepat orang tu buat kerja, lagi tinggi nilai power. Ya. Jadi kalau seseorang tu nak bergerak selama 1 meter, dia 1 saat, orang lain pula bergerak 1 meter 10 saat, yang bergerak 1 saat tu nilai power dia lagi tinggi. Ya, sebab dia lagi cepat kan? Jadi walaupun nilai kerja dia sama, tapi nilai power dia berbeza-beza, bergantung kepada masa. Okey. Boleh? Itu penting Okey, baik, bagus. Jadi mana mouse? Okey, dah pula. Okey, jadi power dia measure the rate of work done, ya. Jadi dia mengukur kadar kerja disiapkan, ya. Ataupun kalau dari segi energi, dia adalah rate of energy expended, ya. Kadar tenaga tu dihabiskan. Okey. Jadi formula dia adalah power ni adalah work bahagikan dengan masa, ya. Jadi nilai work bahagikan dengan masa, kita dapat nilai power. Formula bagi work adalah watt. Ya. Unit bagi power adalah watt, ya. Simbol dia adalah W. Alright. Jadi power juga adalah energi bahagikan dengan time. Ya. Power juga adalah energi bahagikan dengan time. Sebab energi dengan work adalah sama dalam thermodynamics. Okey, jadi definisi bagi watt adalah expenditure of 1 joule of energy in 1 second. Ya, jadi 1 watt adalah habiskan 1 joule dalam masa 1 saat. Contoh, kalau kita ada light bulb 75 watt, itu bermaksud dia habiskan 75 joule dalam masa 1 saat. Ya, 1 saat dia habiskan 75 joule. Okey, jadi so far kita dah belajar banyak formula Ya, itu force ialah mass kalikan dengan acceleration, work ialah force kali dengan distance, energy ialah power darabkan dengan time, power ialah work bahagian dengan time. Alright? Okay, saya rasa saya skip yang ni.
Okey, Dek. Sorry yang ni boleh baca sendirilah contoh soalan ni. Okey, saya skip. Okey, so far semua okey Boleh ikut? InsyaAllah. Okey, sebelum kita sambung, kita break 5 minit, boleh? Boleh? Okey, sebab dah lama sangat ni kan. Okey, kita break dulu. 5 minit, kita sambung selepas 5 minit.